Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Waktu zuhri ibtidaan wa intihaan. Waktu zuhur permulaan dan penghabisannya. Wa awalu waqtiha ay az-zuhr, dan awal waktu zuhur itu zawalu syamsi, gelincir matahari, ai waktu zawaliha, iaitu waktu gelincirnya, yakni yadkhulu waqtuha bizawal, yakni masuk waktu zuhur itu dengan gelincirnya matahari itu. Wa huwa mailu syamsi an wastas sama, gelincir tu maksudnya condong matahari itu daripada tengah langit. Al-musamma bulughuha ilaihi bi halatil istiwa ila jihatil maghrib, yang disebut juga sampainya matahari itu ilaihi ilal mail, kepada mail. Ni syamsun, sampainya matahari itu kepada condong itu, bi halatul istiwa, dengan keadaan istiwa dia tu menuju ke arah barat. Halatul istiwa tu dalam keadaan dia tegak atas kepala, hingga condong ke menuju ke arah barat. Baik, matahari terbenam dah, menuju ke arah matahari terbenam, beransur-ansur ke barat. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur itu ai waktu zuhur, idza sara zillu kulli syai'in mithlahu, apabila telah menjadilah bayang sesuatu objek itu sama panjang dengan objeknya. Ba'da ay siwa zilli zawal, selepas ditolak, iaitu ditolak siwa ni dikecualikan, ditolak panjang bayang zawal. Bila matahari atas kepala tak ada bayang, jadi bila dah gelincir sedikit adalah bayang, kadar sepanjang syira' an-na'li, tali kasut yang terjulur, sekira 1 inci lebih kurang begitulah. Jadi bila ada bayang kira-kira 1 inci, kira barulah masuk waktu zuhur. Jadi akhir waktu zuhur tu apabila menjadilah bayang satu objek itu sama panjang dengan objeknya itu setelah ditolak bayang zawal al-mawjudah inda zawal, bayang yang wujud ketika zawal. Maknanya kalau bayang zawal, tanda masuk waktu zuhur tu kira-kira 1 inci lebih kurang begitu, jadi diukur panjang bayang objek, contohnya batang kayu. Jadi diukur panjang batang kayu tu bukan daripada pangkal batang kayu, tapi daripada hujung bayang zawal. Jadi daripada pangkal tu, kalau diukur ke hujung bayang, ditolak 1 inci. Tolak 1 inci. Jadi kalau setelah ditolak 1 inci, mengapa tolak 1 inci? Sebab 1 inci tu bayang zawal, bayang masuk waktu zuhur. Jadi kalau seandainya bayang objek tadi tu setelah ditolak 1 inci didapati ukurannya sama dengan objek, maka habislah waktu zuhur. Dalam masa yang sama masuk waktu asar. Okey. Walizuhri, dan
bagi waktu zuhur itu salah satu awqatin, ada 3 waktu. Ha. Yang pertama waktu fadilah, iaitu awal waktu. Yang kedua waktu ikhtiar ila akhirih. Yang kedua waktu ikhtiar, iaitu waktu yang sepatutnya, waktu ikhtiar ni waktu yang sepatutnya. Jangan keluar daripada waktu tu. Yang sepatutnya, iaitu sehingga akhir waktu, habis waktu kan. Tapi sempat lagi lah solat sepenuhnya waktu zuhur tu dalam waktu, walaupun dah hujung. Yang ketiganya waktu uzur, iaitu waktu yang dijamakkan ke dalam asar. Artinya dalam waktu zuhur tak buat, tapi dia tangguh ke dalam waktu asar dengan niat. Mesti ada niat untuk dijamak takhirkan dengan solat asar. Wa waktu udrin wa huwa waqtul asri liman yajma'u. Waktu iaitu dia solat zuhur dalam waktu asar bagi orang yang jamak takhir. Habis 3 waktu. Walaha waktu hurmatin, bagi waktu zuhur ni ada waktu haram. Jadi waktu haram ni ada pada semua waktu, kan. Wa huwa akhiru waqtiha bihaitsu la yasi'uha wala udhrun wa in waqa'at adaan. Iaitu akhir waktu zuhur, sekira-kira dia tak sempat habiskan waktu zuhur. Waktu haram tu iaitu akhir waktu asar tu, sekira-kira dia tak sempat nak habiskan solat asar, dah masuk maghrib, tapi sempat lagi takbiratul ihram dalam waktu asar. Wala udhun, tanpa seberang uzur, dia saja-saja malas, saja tangguh-tangguh. Wa in waqa'at adaan, sekalipun dikira solat itu masih lagi tunai, kan, dapat satu takbir dalam waktunya, waktu asar tu kira tunailah kiranya. Tapi haram lah, kan. Wa yajri fi sa'iri awqatis salawat. Jadi waktu haram ni semua waktu solat dia ada. Siapa aja waktu solat tak sempat habis lagi solat, dah masuk waktu yang lain, kan. Tu waktu haram. Jadi ini tidak dikira waktu zuhur. Tidak dikira waktu zuhur. Sebab waktu haram ni dia memang ada pada semua solat. Yang dikira waktu zuhur tu ada 3. Satu waktu yang afdal, kedua waktu ikhtiar, dan ketiga waktu uzur. Okey. Waktu asri ibtidaan wa intihaan. Waktu asar permulaan dan akhirnya, kesudahannya, penyudahannya. Akhirlah. Wal asru ay salatuha, asar iaitu waktu solat asar. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktu solat asar itu az-ziyadatu ala zillil mithli, apabila bayang objek telah lebih sedikit, ziyadah, lebih daripada bayang objek itu sendiri. Wa ibaratu tanbih, dan ibarah ungkapan dalam kitab tanbih menyebut idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada adna ziyadah, apabila menjadilah bayang suatu objek itu sama panjang dan ada tambahan walaupun sedikit, maka masuklah waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar itu fi waqtil al-ikhtiyar, menurut waktu ikhtiar, waktu yang sepatutnya, ila dhillil mithlaini, sehingga bayang tu sama dengan 2 kali ganda objek. Ba'da dhillil istiwa inkana, itu yang dikira setelah ditolak. Ba'da zilli, setelah ditolak
bayang selepas istiwa. Kan, selepas istiwa tu tak ada bayang, tapi bila dia zawal, selepas istiwa tu baru ada bayang kan, ba'da. Bayang tu dinamakan bayang zawal ataupun bayang masuk waktu zuhur. Jadi kena tolak bayang tu dulu. Tolak panjang bayang tu, kemudian ukur. Bila dia dapati baki daripada panjang objek tadi tu, dia dapati 2 kali ganda panjang objek, maka masuklah waktu, habislah waktu ikhtiar bagi solat asar. Okey. Kalau dikira dari pangkal objek, pangkal kayu contohnya, kompon lah lebih panjang kan. Kena tolak panjang bayang zawal. Lebih kurang 1 inci itu, lebih kurang. Ingkana kalau dia ada. Okey. Jadi ini bagi negara yang duduk di khatul istiwa kan, bolehlah matahari berada di atas kepala, tak ada bayang kan. Tapi kalau negara yang berada di ke atas sana, ke sebelah utara, negara yang berada di garisan sartan ke atau garisan jadi di bawah selatan sana tu, memang tak dapatlah matahari di atas kepala tu, susah nak dapatlah kan. Sebab condong. Baik. Jadi waktu ikhtiar tu berdasarkan kepada hadis Jibril Al-Mar. Li hadis Jibril Al-Mari yang telah lalu. Ada cerita pasal Jibril datang pada permulaan waktu solat asar tu, selepas bayang 2 kali ganda objek. Kali kedua, hari kedua Jibril datang solat bersama Nabi selepas bayang 2 kali ganda objek. Jadi kali pertama ketika solat asar tu ketika sama dengan objek panjang bayang. Yang keduanya untuk hari kali kedua, Jibril datang solat asar ketika bayang 2 kali ganda objek. Itulah hadisnya. Jadi waktu yang kali kedua tu adalah menunjukkan habis waktu ikhtiar, waktu yang sepatutnya. Begitu juga dengan kata Jibril. Wa qala Jibril fi hadis, dalam hadis tersebut juga, al-waqtu ma baina hadzaini al-waqtaini, waktu itu ialah antara 2 waktu ini. Jadi antara 2 waktu itu bagi solat asar adalah waktu ikhtiar. Okey. Tak semua waktu solat ada ikhtiar. Jadi kata-kata Jibril tu, solat adalah antara 2 waktu ini mahmulun ala waqtil ikhtiar, dibawa maksudnya kepada waktu ikhtiar, waktu yang sepatutnya. Okey, wa akhiruhu, akhir waktu asar itu fi waqtil jawaz, mengikut waktu harus, ila ghurubi syamsi, sehingga terbenamnya matahari. Itu waktu jawaz nama dia, waktu harus. Jadi boleh sehingga hampir terbenam tu dia solat asar ketika itu, dan habis dia bagi salam baru masuk maghrib. Itu waktu tu harus, tapi makruh kan. Makruh. Tapi sah. Tidak haram. Yang haramnya kalau solat maghrib tak habis lagi solat, dah masuk maghrib. Solat asar tak habis solat asar, dah habis masuk maghrib, itu haram. Walaupun sah dan tunai, tapi haram. Jadi waktu jawaz tadi tu, waktu harus tadi tu berdasarkan kepada hadis, man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Siapa yang dapat 1 rakaat solat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah dapat subuh tunai.
Dan waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Siapa yang dapat satu rakaat solat dalam waktu asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah dapat solat asar secara tunai. Tapi bergantung kepada sebab. Kalau saya saja malas-malas, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada keuzuran yang menghalang dia daripada solat pada awal waktu, maka ada ghufranullah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Warawa Ibnu Abi Syaibah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bi isnadin fi Muslim, dengan sanad diriwayatkan oleh Imam Muslim, waktu al-asri malam taghrubus syamsu, waktu asar itu selagi mana tidak terbenamnya matahari. Jadi musannif mendatangkan muallif serta musannif lah mendatangkan dalil-dalil tentang habis waktu asar itu ialah selepas terbenamnya matahari, untuk menegaskan tentang hadis Jibril annal waqta, bahawa waktu itu ma baina hadzainil waqtaini, waktu solat itu adalah antara dua waktu ini, asar selepas bayang sama dengan panjang objek, sehinggalah bayang 2 kali ganda objek. Itu Jibril punya waktu. Jadi berdasarkan kepada dua dalil yang tadi tu, hadis Jibril dan hadis tentang masuk maghrib tu tadi tu, bila digabungkan menjadilah kesimpulannya hadis Jibril tu membawa maksud waktu ikhtiar, waktu yang sepatutnya. Di luar pada waktu itu, maka hukumnya menjadi makruh kan. Falil asri, bagi solat asar itu sab'atu awqat, ada 7 waktu, kata muallif. Ada 7 waktu. Waktu fadilatin awal wakti. Pertama, waktu fadilah, waktu afdal, iaitulah awal waktu. Yang kedua, waktu ikhtiar, waktu yang sepatutnya kan, iaitulah sebelum bayang 2 kali ganda daripada objek. Waktu uzrin, waktu uzur. Yang ketiga, iaitulah waktu zuhur, dia solat asar dalam waktu zuhur, liman yajma'u, bagi orang yang jamak takdim. Dia jamak takdim, dia jamak dengan zuhur, dia buat solat asar dalam waktu zuhur. Yang keempat, waktu darurah, waktu darurat. Waktu darurat ni bagi orang yang dalam keadaan tidak bermalas-malas lah, dia boleh solat selepas bayang tu lebih daripada 2 kali ganda. Menurut ulama, waktu darurat ni ialah ketika matahari dah kekuning-kuningan tu, dah nak terbenam dah, dah gelap dah, bukan gelap lah, kekuningan dah cahaya tu, tak cerah lagi, dah kekuningan, dah dekat nak malam kan, tapi sempat lagi solat asar. Tu waktu darurat dah hujung dah waktu dia, tapi sempat lagi. Itu namanya waktu darurat. Waktu jawaz bila karahah, waktu harus tapi tidak makruh. Jadi yang sebelum ni saya disilap lah. Saya kata lepas bayang lebih daripada 2 kali ganda objek, itu waktu makruh. Tapi menurut Imam Nawawi, waktu tu ada, waktu asar ada 5. Jadi waktu harus tanpa makruh ni tak ada. Menurut Imam Nawawi lah, selepas bayang lebih daripada 2 kali ganda objek terus makruh. Tapi muallif dekat sini mengatakan bahawa
kalau lepas 2 kali ganda, bayang berbanding dengan objek, waktu tu masih lagi waktu harus tapi tidak makruh. Ini pendapat muallif lah. Manakala waktu karohah, waktu makruh tu adalah waktu matahari dah isfirar dah. Matahari cahaya matahari tu dah kekuningan, dah dekat nak malam dah hari tu kan. Dah dekat nak gelap dah. Cahaya dah tak terang lagi, dah kekuningan. Tu waktu tu waktu makruh. Gitulah. Menurut muallif dekat sini, Khatib Asy-Syirbini. Itu yang keenam, waktu makruh. Iaitulah waktu makruh, iaitulah waktu cahaya matahari dah kekuningan. Kemudian yang ketujuh, waktu hurmah, waktu haram, iaitulah waktu wahwa akhir waktiha, waktu yang dah ujung sangat, bihaitsu la yasi'uha, sekira-kira tak sempat lagi nak habiskan solat asar tu, masuk dah waktu maghrib. Wa in qulna innaha adaun, sekalipun kita mengatakan bahawa solat asar tu tunai. Dia tunai lah, tapi haram kan, sebab dah hujung. Taib. Waktul maghrib, waktu maghrib. Wal maghribu ay salatuha, iaitu waktu solat maghrib, wa waktuha wahidun, waktunya satu. Ay la ikhtiyara fihi, tak ada waktu ikhtiar pada waktu maghrib. Kama fil hadis al-mar, seperti dalam hadis yang telah lalu. Wa huwa ay awaluhu, iaitulah awal maghrib itu yadkhulu ba'da ghurubis syamsi, masuk waktunya itu selepas terbenam matahari. Li hadis Jibril, berdasar kepada hadis Jibril di atas. Sumiyat bidzalika li fi'liha aqbal ghurub, dinamakan maghrib, solat maghrib itu kerana melakukannya atau melaksanakannya selepas matahari terbenam. Wa yamtaddu ala al-qaulil jadid bi miqdari ma yu'dhanu li waqtiha, dan berterusan waktu maghrib itu menurut qaul jadid Imam Syafi'i. Qaul jadid ni ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, pada kadar bimiqdari ma yu'dhanu li waqtiha, pada kadar solat maghrib tu diazankan untuk menandakan masuk waktu maghrib. Okey, tu lebih kurang 5 minit azannya, azannya ataupun 3 minit ke azannya. Wa yatawadda, dan dia berwuduk berapa? Lebih kurang 3 minit ataupun 2 minit. Berwuduk 2 minit. Ada juga orang berwuduk 5 minit kan. Kalau gunakan air sedikit, 3 kali 5 minit lah. Azan 5 minit, berwuduk 5 minit. Wa yasturu al-aurata, dan menutup aurat. Jadi menutup aurat pakai begitu gini ni lebih kurang 2 minit atau 3 minit. Di situ dah berapa? Dah 13 minit kan. Wa yuqimu solah, dan mendirikan solat lebih kurang, kalau khusyuk tu 10 minit. 3 rakaat kan. Kalau sembahyang roket, seminit pun siap kan. Ini sembahyang yang khusyuk tu 10 minit dah. Jadi dah berapa? 20 minit. 25 minit. 20 minit. Lebih kurang begitu. Okey. Jadi berterusan waktu solat maghrib itu menurut qaul jadid Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, ialah pada kadar pertama tempoh azan masuk maghrib, berwuduk, tutup aurat, mendirikan solat lebih kurang 20 minit atau 25 minit begitu. Okey. Wa bimiqdari 5 rakaat, dan tambah lagi solat sunat 5 rakaat. Tak ada solat 5 rakaat, kadar saja, pada kadar
solat 5 rakaat lagi. 5 rakaat lebih kurang kalau khusyuk tu solatnya 15 minit lah 5 rakaat. Mungkin lebih ke 5 rakaat, panjang 5 rakaat. Kalau solat dengan tertib, panjang tu. 20 minit juga kalau dengan tertib Kata kadar sederhana 15 minit lah. Jadi 20 minit 40 minit lah. Lebih kurang 40 minit lah. Daripada azan, berwuduk, tutup aurat, solat maghrib 3 rakaat, solat sunat bukan 5 rakaat, solat sunat 5 rakaat, tapi kadar solat sunat 5 rakaat, lebih kurang 15 minit. Jadi jumlah keseluruhannya 40 minit. Itulah tempoh waktu maghrib. 40 minit atau sehingga kepada 45 minit. Ataupun 50 minit, begitulah. Okay. Panjang tempoh waktu maghrib menurut qaul jadid. Wali anna Jibril alaihi salam alaihi salatu wassalam sallaha fi al-yawmaini fi waqtin wahidin, kerana berdasarkan kepada hadis Jibril tu, di mana Jibril alaihi salatu wassalam solat maghrib itu pada 2 hari. Kedua hari itu beliau solat pada waktu yang sama, pada waktu yang sama, fi waqtin wahidin, satu waktu yang sama. Wal murad bil khamsi, yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan khamsu rakaat di sini ialah al-maghrib, salat maghrib, wa sunnatuha, dan berserta dengan solat sunatnya, al-ba'diyah. Jadi solat sunat maghrib 3 rakaat, sunatnya 2 rakaat, jadi 5 rakaat. Jadi wa bi miqdari khamsi rakaat, itu maksud miqdar khamsi rakaat. Jadi kalau solat maghrib 3 rakaat dengan bacaan yang sederhana, kira-kira 10 minit lah ya. Terutama kalau berjamaah kan 10 minit lah. Kemudiannya bangkit balik tanpa ada wirid-wirid, kalau wiridnya panjang lah. Lepas tu solat sunat 2 rakaat, begitulah panjang dia. Okey. Adapun kalau di solat di masjid, sekejap je kita katakan, ialah itu lepas azan terus solat, memanglah kejap. Tapi bila masuk berwudu, lepas azan berwudu, pergi cari pakaian, tutup aurat, semua tu, jadilah dia panjang kan. Itu tempoh masa saja, ukuran tempoh masa saja. Lagipun kalau solat di masjid itu meraikan jemaah, jadi keadaan solatnya bersederhana lah. Bersederhana lah. Okey. Jadi kalau kita tengok balik kepada kalam musannif pada matannya tadi, wal maghribu, dia kata, dan solat maghrib itu waktuha wahidun, waktunya satu, wa huwa ghurubus syamsi, terbenam matahari, wa bimiqdari ma yu'dhanu, dan dicampur dengan kadar azan, panjang azan, wa yatawadda, dan panjang tempoh berwudu, dan wa yasturul aurah, tempoh menutup aurat, wa yuqimus solah. Itu dia solat tu, kata muallif 5 rakaat kan. Tapi wa dzakara al-imam 7 rakaat, manakala jadi wa dzakara al-imam, imam dekat sini ialah imam apa tu, Al-Juwaini ya. Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Bila sebut imam dalam kitab fiqh Syafi'i, dia bermaksud Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Bukan Imam Haramain Mekah Madinah tu, bukan. Memang gelaran dia Imam Al-Haramain
Al-Juwaini. Jadi menurut Al-Juwaini, Imam Haramain, dikenali sebagai Imam Haramain, ditambah dengan 7 rakaat, kan? Sab'a raka'atin fazada raka'ataini qablaha. Jadi kata musannif, kata muallif 5 rakaat, 5 rakaat. Tapi Imam Juwaini kata 7 rakaat. Mana datang 2 lagi? Fazada raka'ataini ditambah 2 rakaat itu, 2 rakaat lagi qablaha, iaitu qabliyah. Jadi 2 rakaat qabliyah, 3 rakaat salat maghrib dan 2 rakaat ba'diyah, bida'an ala annahu yusannu raka'atan qablaha. Jadi dibina atas bahawa disunatkan juga solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Iaitulah solat sunat ghairu muakkad, yang tidak dituntut. Okey. Jadi kalau 7 rakaat tu, kalau kadar yang sederhana, 7 rakaat tu panjang juga tu, 20 minit juga tu, kan? 20 minit juga tu. Jadi begitulah, lebih kurang panjang waktu maghrib tu lebih kurang 40 hingga 50 minit begitu. Wal i'timad fi jami'i ma dzukir bil wasti al mu'tadil. Dan sandarannya pada semua yang kita sebut di atas itu, ia adalah ukuran pada kadar yang sederhana, yang pertengahan. Tak adalah semayang panjang-panjang, khusyuk-khusyuk, bersengatan ke. Memanglah panjang. Atau tak adalah semayang roket, kan? Laju sangat, seminit pun siap. Ini pada kadar bersederhana, maka lebih kurang 40 minit lah begitu, kalau dijumlah-jumlahkan semuanya. Okey. Wuduk pun, kalau wuduk biasa laju, tapi kalau wuduk dengan sempurna, gosok-gosok semua 3 kali, selat-selat semua tu, makanlah juga 3 minit, kan? Ataupun lebih dengan 3 minit lah. Begitulah. Baik, seterusnya wayam taddu waktuha, waktu apa? Solat maghrib. Dan berterusan solat maghrib itu ala qaulil qadim. Menurut qaul qadim pula, waktu maghrib itu berterusan sehingga yaghibu syafaq al-ahmar, sehingga hilang mega merah di kaki langit sebelah barat, dekat matahari terbenam sana, kan? Waqad sabata fihi ahadithun fi Muslim, dan sabitlah waktu maghrib itu dalam hadis, banyak hadis riwayat Muslim. Minha, di antaranya ialah waqtal maghribi malam yaghib asy-syafaqu. Waktu maghrib itulah ialah selagi tidak hilang syafaq al-ahmar, mega merah di kaki langit, di ufuk sebelah barat, tempat matahari terbenam. Kalau dulu jelas nampak, kan? Sekarang ni oleh kerana langit dah tercemar dengan debu-debu, dah tak nampak lagi. Bintang tak nampak, mega merah tak nampak, fajar pun tak nampak, semua tak nampak dah. Wa amma hadithu salati Jibril, adapun hadis tentang salat Jibril fil yaumaini, pada 2 hari bersama dengan Nabi itu, fi waqtin wahidin, pada satu waktu yang sama, fa mahmulun ala waqtil ikhtiyar kama marra, maka ia membawa maksud bahawa itu adalah waktu ikhtiar seperti yang telah kita terangkan pada solat asar terdahululah. Waktu ikhtiar, waktu yang sepatutnya. Okey, wa aidan, dan begitu juga ahadits Muslim, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mutaqaddimah, yang terdahulu alaihi tentang waktu ikhtiar, di annaha mutaakhiratun bil Madinah wa huwa mutaqaddimun bi Makkah. Wa aidan ahadits Muslim muqaddamatun alaihi, bukan mutaqaddimah, muqaddimah.
muqaddamah, yang terdahulu alaihi. Ulang balik ya. Wa aidan ahadits Muslim muqaddimah alaihi. Dan begitu juga ada banyak hadis riwayat Muslim sebagai muqaddimah kepada menerangkan tentang waktu itu, yang membawa maksud waktu maghrib tu dia panjangnya lebih kurang 40 hingga 50 minit seperti kiraan kita tadilah. Manakala waktu yang Jibril solat dengan Nabi tu adalah waktu ikhtiar. Jadi hadis tu diterangkan lagi oleh banyak hadis riwayat Muslim. Okey. Li'annaha, kerana hadis-hadis tersebut mutaakhiratun bil Madinah. Dia tertib mengambil hadis ni yang perlu dipegang ialah hadis yang mutaakhir. Kerana kadang-kadang hadis yang mutaakhir tu akan memansuhkan hadis yang terdahulu, walaupun hadis tu sama-sama sahih, tapi jika ada hadis yang mutaakhir berlawanan dengan hadis yang mutaqaddim, maka yang dipegang ialah yang mutaakhir. Jadi hadis yang menceritakan tentang waktu solat maghrib tu banyak hadis yang mutaakhirah yang diriwayatkan semasa di Madinah. Nabi telah berhijrah ke Madinah. Manakala hadis tentang solat Nabi dengan Jibril tu, itu hadis mutaqaddim semasa berada di Mekah. Jadi yang dipegang ialah hadis yang mutaakhir. Wali annaha aktsaru ruwatin wa asah. Begitu juga kerana hadis yang menceritakan tentang waktu maghrib hingga tadi tu, hingga hilang mega merah. Ada juga pendapat yang yang disahihkan oleh Imam Nawawi daripada pendapat Imam Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini, sepanjang lebih kurang 45 hingga 50 minit begitu kan, kalau dicampur-campur semua, atau dalam kurungan 40 minit begitu, 40 hingga 50 minit. Okey, panjang dia kan. Okey. Dalam riwayat pendapat-pendapat ulama tu tak adalah dikata berapa minit, tapi menurut perkiraan daripada perbuatan-perbuatan yang disebut, daripada azan, berwudu, cari pakaian, pakai pakaian tutup aurat, kan, solat 7 rakaat, maka lebih kurang paling cepat pun 40 minit lah, 40 minit. Dengan syarat sembahyang yang sederhana lah, bukan sembahyang roket, seminit. Okey. Wa asahhu isnadan minhu, dan sanadnya pun yang paling sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadha, maka dengan sebab ini, lil maghrib salah satu awqat. Jadi berdasar pada perbahasan kita di atas tadi, maka bagi maghrib tu ada 3 waktu. Pertama, waktu fadilah, waktu yang paling afdal. Yang kedua, waktu ikhtiar, iaitulah waktu awal waktu. Okey, waktu afdal wa ikhtiar. Waktu yang paling afdal serta ikhtiar sekali. Dia tidak pisah antara afdal dengan ikhtiar, seperti dalam solat yang zuhur asar kan, dan juga isyak. Dia afdal dan ikhtiar sekali, iaitu awal waktu. Yang kedua,
waktu jawaz, waktu harus. Malam yaghib asyafaq, selagi mana tidak hilang mega merah. Wa waktu al-isya, waktu isyak, solat maghrib dalam waktu isyak. Liman yajma'u, bagi orang yang jamak takhir. Itu dia makan waktu uzur lah. Waktu uzur. Jadi waktu fadilah dan waktu ikhtiar satu, waktu harus dua, dan waktu uzur ketiga. Iaitu dijamakkan. Okey. Oleh kerana waktu tempoh rakaman pun dah 40 minit, jadi kita sampai setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung waktu isyak, ibtidaan wa intihaan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.